Ya, ada Quran baca tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dapat sama-sama kita salat subuh dan dapat sama-sama kita mengisi waktu dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati waktu kita, diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Tujuan saya minta pegang Quran belaka ni tidak lain dan tidak bukan, pertama sekali mungkin di kalangan kita ada yang jarang pegang Quran, jarang baca Quran, maka janganlah biarkan waktu berlalu dalam hidup dia jauh dari Quran. Pertama. Yang kedua, kerana kita nak memahami bahawa dalam agama kita ni ada satu kitab yang sangat agung. Kitab ni menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan kitab ni Allah Subhanahu wa taala sendiri selaku pencipta kita yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebaik-baik kitab yang kita, kalau kita baca dalam hidup kita seumur dunia ni, inilah sebaik-baik kitab. Mana dalam kitab ini ada surah dan ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi pun sebelum daripada ini. Inilah dia Al-Quran. Di mana ayat pertama surah Baqarah atau ayat kedua surah Baqarah, kalau tuan-tuan buka, cuba buka muka surat pertama surah Baqarah, surah Fatihah Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kata Allah. Itulah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Mana Quran ni, apa saja yang terkandung di dalamnya kita yakin dan percaya benar. Sama ada cerita tu pada benda yang telah berlalu zaman-zaman dulu. Sebagai contoh, zaman dulu ada hidupnya Fir'aun. Orang putih jumpa Fir'aun, jumpa piramid, kemudian gali piramid, jumpa mumia. Maka jumpalah paling famous Fir'aun, paling famous Ramses. Tak duduk muzium, kemudian pada tahun 70-an dibawa ke Paris. Buat MRI semua sekali. Lalu didapati ada kandungan garam dalam tubuh Fir'aun yang bukan garam awet, tapi dia adalah garam laut. Maka dia kata Fir'aun ni sebenarnya mati lemah. Jawab di seorang doktor yang Islam, orang Islam tahu 1400 tahun dulu dah Fir'aun ni mati lemah. Terkejut dia. Macam mana boleh tahu? Sebab sebelum tu tidak ada orang yang boleh bagi tahu tentang tamadun Fir'aun. Tapi Quran bagi tahu benar. Quran bagi tahu Haman, tentang Haman. Haman ni adalah menteri, Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang bina piramid. Allah Ta'ala kata, Fir'aun kata kepada Haman, ibnili sarhan, hai Haman, binalah bagi aku piramid ni, bangunan tinggi. Maka ada orang kaji punya kaji, jumpa dekat muzium zaman dulu cerita tentang tamadun Mesir. Jumpa dalam tu Haman, Menteri Kerja Raya. Dia kata mustahil orang boleh tahu benda ni, kerana tulisan hieroglif ni dah pun orang panggil apa? Lupus. Orang tak reti baca. Dia hanya boleh dibaca. Dia telah hilang daripada dunia ni selama 3000 tahun. Orang hanya boleh baca tulisan hieroglif ni pada kurun 1900 ni. Kurun lepas lah, 1900 baru orang boleh baca. Macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu Haman adalah menteri yang bina piramid?
Jawapan dia, bukan Nabi Muhammad bagi tahu. Kerana Quran adalah kitab wahyu dari Allah, pencipta langit dan bumi. Zalikal kitab la raiba fi. Quran bila bagi tahu cerita tentang zaman dulu, tidak ada keraguan padanya. Dan Quran bila bagi tahu cerita yang akan datang, belum lagi berlaku, pun tidak ada keraguan padanya. Termasuk benda yang belum lagi berlaku ialah cerita yang kita duduk baca setiap kali kita jumpa tentang syurga dan juga neraka. Dan cerita yang kita sedang baca ni adalah berkaitan dengan hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini topik kita masih cerita tentang hari akhirat. Tapi kita nak cerita satu bab spesifik daripadanya. Bahawa kalau kita belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni ada satu perkataan yang menunjukkan penyesalan dan menunjukkan cita-cita setelah daripada menyesal. Seolah-olah kalau budak tu dia terima result SPM dia fail, dia berkata, alangkah baiknya kalau aku dulu ngaji sungguh. Alangkah baiknya kalau ni dalam bahasa Arab dia panggil ya laitani. Laita dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tambah ayat penuh, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku. Alangkah baiknya kalau aku. Tuan-tuan ingat molek perkataan ni, ya laitani. Ya laitani, maksud apa ya laitani? Alangkah baiknya kalau aku. Ayat ni menunjukkan penyesalan dan cita-cita. Tapi cita-cita ni kalau di dunia kita boleh cover balik. Dulu kita result kita tak okey, kita cover balik dengan SPM. Result SPM tak okey, kita cover balik dengan STP. Tak baik STP, boleh masuk universiti, kita baiki lagi result kita pada degree. Tak berjaya degree pun dalam kehidupan kita, belum tentu lagi gagal. Kita boleh buka bisnes. Bisnes pertama gagal, kita boleh buka balik. Kita usaha sampai bila? Sampai kita habis nyawa. Tapi ada cita-cita ni hak kita tak boleh nak buat apa dah. Cita-cita yang mana bila kita kata aku nak buat, tak boleh buat apa dah. Dalam Quran sebut cerita tentang al-amani al-mustahilah, cita-cita yang mustahil kita boleh ambil balik. Ya laitani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada 7 cita-cita mustahil yang kita nak ambil dalam Quran. Tuan-tuan baik buka, tengok sendiri bahawa ni bukan ustaz cerita, tapi ini adalah cerita daripada Allah Ta'ala yang pasti benar dan akan berlaku. Mula-mula sekali, ya laitani, mula-mula kita nak baca, tolong buka surah An-Naba, juzuk 30. Surah An-Naba, juzuk yang ke-30, muka surat 583, ayat nombor 40. Ayat nombor 40. 583 surah An-Naba ayat 40. Jumpa dah? Ayat terakhir dari surah An-Naba. Ayat terakhir dari surah An-Naba. Jumpa dah? Surah An-Naba, nombor surah berapa, nombor surah dia? Surah 78. Surah 78 ayat 40, muka surat 583. Jumpa? Baik. Kita tengok keyword hak saya sebut apa tadi? Ya laitani. Apa kata Allah?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kata Allah, inna anzarnakum, sesungguhnya kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang sangat dekat. Azab yang sangat dekat, kata Allah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, iaitu hari di mana seorang lelaki atau seorang manusia melihat apa yang dia buat belaka. Tuhan kata, wa yaqulul kafir, dan berkata orang kafir pada hari tersebut, ya laitani, alangkah baiknya kuntu turaba, kalau aku ni jadi tanah je, aku tak lahir semula sebagai manusia. Manusia bercita-cita kalau dia mati cukup jadi tanah, tak lahir semula sebagai manusia. Pasal apa? Sebab bila dia lahir sekali lagi, depan dia tu adalah azab, depan dia tu adalah hisab. Dia bercita-cita, kalau aku ni mati jadi tanah je, tak hidup semula pun tak apa dah. Liya laitani, alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah je. Tapi cita-cita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, cita-cita yang mustahil. Mustahil orang boleh elok hari kiamat. Siapa pun kita, mustahil dia kata, ya Allah, aku cukup hidup sekali ya, aku tak nak hidup dua kali. Aku cukup hidup di dunia, mati-mati ya, aku tak nak kembali kepada hari akhirat. Mustahil. Semua manusia akan bangkit pada hari akhirat. Quran kata kepada kita, inna anzarnakum azaban qariba, aku bagi kepada kamu amaran dengan azab yang dekat. Bila azab tu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana seorang itu melihat apa yang dia lakukan. Lo ni kita berasa okey, beres, aku tak ada masalah. Rumah aku besar, kereta aku besar, pangkat aku besar hebat. Aku kata gapo-gapo orang kena buat, aku saing jadi. Semua kita ada kekuasaan, kita ada kekayaan, kita ada pangkat, jawatan, semua kita ada. Tapi sampai hari akhirat, manusia bercita-cita kalaulah dia ni tidak bangkit semula. Tapi cita-cita tu mustahil. Tak boleh nak kata apa dah. Ini cita-cita yang pertama, ya laitani kuntu turaba. Cita-cita yang kedua yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr ayat 24. Tuan-tuan buka surah Al-Fajr, tak jauh daripada tu. Muka surat berapa surah Al-Fajr? 593. Surah nombor berapa? Surah Al-Fajr ayat 24. Surah 89. Cuba tuan-tuan buka surah 89, surah Al-Fajr ayat 24. Duduk dalam muka surat 594. 594. Tuan-tuan, kita baca kalam Allah. Mustahil kalam, la raiba fi. Kitab ni walaupun benda ni tak berlaku lagi, tapi kalau Allah yang kata, pasti berlaku. Baik, kita baca ayat 24 surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kalau boleh kita ambil daripada ayat 23 lagi. Ayat 23. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Ayat tu kalau baca habis pun boleh, tapi masa kita tak cukup. Apa maksud ayat ni? Ayat 23 kalau kita ada terjemah dalam Quran, dalam telefon kita, rujuk terjemah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waji'a yawma idzin bi jahannam, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari tersebut. Cerita ni menggambarkan hari kiamat esok, waktu semua manusia duduk di padang mahsyar. Daripada awal manusia sampai akhir manusia penuh. Tuan-tuan bayang, penuh manusia, berbilion-bilion manusia duduk di padang mahsyar. Saat itu Allah Ta'ala pun datang dengan malaikat, dan bersama itu juga Allah Ta'ala bawa hadirkan neraka Jahannam. Betul Allah Ta'ala kata sebelum tu, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, maka datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, neraka Jahannam pun dibawa, tunjuk pada manusia, inilah dia neraka Jahannam. Hak dulu kamu dengar saja cerita dia, sebahagian kamu tak percaya. Neraka Jahannam ni untuk orang yang kafir, untuk orang yang jahat, untuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mula tengok malaikat, orang mula tengok neraka Jahannam, besar tak besar neraka Jahannam, diikat dengan 70,000 rantai. Setiap rantai itu ditarik pula oleh 70,000 malaikat, tarik depan manusia. Apa jadi dengan manusia pada saat itu? Yauma idzi yatadhakkarul insan, maka pada hari tersebut manusia mula ingat. Ingat gapo? Ingat gapo? Ingat hak dia buat dulu-dulu. Aku ni selamat ke neraka Jahannam. Tapi Allah Ta'ala kata, wa anna lahu dzikra, bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Mu ingat pun tak ada guna dah. Maka di saat itu kata manusia, yaqul, manusia tu kata, ya laitani, alangkah baiknya. Alangkah baik ke apa? Qaddamtu li hayati, kalau dulu atas dunia aku buat amal. Tuhan yang kata kita tak dengar. Nanti esok hari kiamat manusia menyesal. Alangkah baiknya kalau dulu aku buat amal. Banyak kita mengaji, kita tak mari. Majlis ilmu kosong. Pergi ke stadium ramai, pergi konsert ramai. Orang sanggup ambil cuti, bercuti, melancong sampai ke London, Paris. Tapi orang lupa nak beramal. Bagi akhirat dia kata apa? Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau aku dulu buat amal soleh.
Tapi cita-cita tu boleh buat lagi ke tak? Boleh dah? Tak boleh dah. Mustahil cita-cita yang kita tak boleh cover dah. Mustahil untuk kita kembali ke dunia untuk tambah lagi amal. Tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita untuk beramal. Ya laitani yang seterusnya dalam surah Al-Haqqah ayat 25. Surah Al-Haqqah ayat 25. Surah Al-Haqqah ayat 69, surah yang ke-69 ayat yang ke-25, muka surat 567. 567. Ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jumpalah. Allah Subhanahu wa taala kata, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani. Datang pula ya laitani. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Apa kata Allah? Dan adapun orang-orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kiri. Waktu duduk padang mahsyar tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua manusia duduk berhimpun ramai-ramai. Allah Ta'ala tiba-tiba satu kejadian yang sangat orang panggil dahsyat. Tiba-tiba datang kitab-kitab catatan amalan manusia. Di bawah hari tu hari manusia berkumpul, tiba-tiba datangnya kitab-kitab catatan amalan manusia. Dan kitab tu diberikan kepada manusia. Apa dia dalam kitab tu? Semua benda ada. Hak kita buat, hak kita tengok, hak kita dengar, hak kita tulis, hak kita tarik, hak kita rasa dalam hati, sifat sayang kita, rasa benci kita, tawakal kita, iman kita, semua ada dalam kitab. Di saat itu manusia diberikan kitab catatan amalan. Ada dua jenis manusia. Allah Ta'ala bagi manusia dengan dua cara. Cara pertama diberikan dengan tangan kanan. Bila hak boleh dengan tangan kanan baca kitab, Allahu Akbar, bahagianya. Tuan-tuan boleh baca surah Al-Haqqah ayat sebelum tu, cerita dengan orang hak terima dengan tangan kanan, seronok. Ada satu lagi kumpulan, dia terima dengan tangan kiri. Hak terima dengan tangan kiri ni siapa? Orang-orang yang kejahatannya banyak. Maka Allah Ta'ala cerita apa kata mereka. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kiri dia, apa yang akan berlaku? Dia pun kata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun berkata, ya laitani, alangkah baiknya kalau apa? Kalau aku tak terima kitab ni. Walam adri ma hisabiyah, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu isi kandungan kitab ni. Bila dia baca semua hak dia buat kejahatan atas dunia, Allah Ta'ala tunjuk ke dia. Zaman lah ni kita berasa happy. Pasal apa? Tak ada orang nampak buruk kita. Tak ada orang nampak buruk kita. Kita buat jahat sorang-sorang. Kalau orang ambil hak jenis-jenis rasuah, kau duit bawah kapek, kau mana, kau benda tu tak ada orang tengok.
dia pun berasa okey. Orang kafir zaman ni dia rasa dia hebat. Teknologi ada dengan dia, tamadun ada dengan dia, kekayaan ada dengan dia. Dia rasa dia hebat. Tapi pada saat dia terima dengan kitab tu, dia kata apa? Ya laitani, alangkah baiknya lam uta kitabiyah, kalau aku tidak diberikan kitab. Sehingga dalam ayat Quran ada satu ayat lagi Allah Ta'ala kata manusia boleh daripada belakang. Sebab apa? Sebab orang yang tak nak terima dengan tangan kiri ni, dia sembunyikan tangan kiri dia belah belakang. Tapi Allah Ta'ala kata wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Ada orang diberikan kitab dengan dari arah belakang. Sebab apa? Sebab dia sembunyikan tangan kirinya kerana dia takut kitab tu datang melalui tangan kiri. Tapi cita-cita tu mustahil. Kita kalau tahu dah rizak tak okey, boleh kita kata malah aku pergi ambil rizak hari ni, aku tahu dah rizak aku tak okey. Tapi tak apalah, muka kita rizak tak okey pun aku bukan nak guna pun rizak tu, aku nak nego dah lepas ni. Tak apa, akhirat besok tak boleh. Nak tak nak, kitab tu hak kita. Nak tak nak, kita akan dihisap, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita lakukan. Walaupun dia bercita-cita untuk tidak diberikan kitab, tapi mustahil, sebab kitab tu akan datang kepada dia. Bukan dia yang dikolek dah, kitab tu akan datang kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cita-cita yang keempat dalam surah Al-Furqan ayat 27. Surah Al-Furqan dalam juzuk yang ke-19. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Surah yang ke-25, ayat yang ke-27. Muka surat 362. 362. Jumpa 362. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani, ya laitani, alangkah baiknya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Maksud apa ayat ni? Wa yawma, dan pada hari, ya'addu adh-dhalimu, orang-orang yang zalim itu menggigit. Gigit apa? Gigit yadaihi, kedua-dua tangannya. Macam mana orang gigit tangan dia? Ini maknanya bahasa kita menggigit jari. Bila orang yang menyesal, dia gigit jari. Bila Allah Ta'ala guna kalimah tangan merujuk kepada orang ni menyesal. Hari akhirat, orang yang zalim menyesal. Zalim ni merujuk kepada apa? Zalim yang paling besar sekali ialah zalim dengan Allah, iaitu orang kafir. Dia berbuat zalim dengan Allah, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Di saat mana Allah yang cipta dia, tapi dia pergi sembah selain dari Allah. Orang inilah hak paling zalim sekali. Paling zalim sekali. Orang yang mana Allah yang cipta dia, Allah yang bagi rezeki kepada dia, Allah bagi nyawa kepada dia, Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tiba-tiba segala nikmat dia Allah bagi, dia pergi sembah Tuhan yang lain.
Inilah orang paling zalim sekali. Dia kata apa? Waktu akhirat dia pun gigit jari. Yaqul, dia kata, Allah Ta'ala sebut, ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dulu aku ikut jalan Rasul. Rasul mari dah kat dia. Abu Jahal bagi contoh, kena dah Nabi Muhammad, jak kecek lagi. Abu Lahab siap buat maulid lagi. Maulid Nabi tu siapa dia? Hak mula-mula bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Kalau kita baca dalam sirah, Abu Lahab lah orang paling gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dialah orang paling tegar lawan Nabi setelah Nabi datang mengajak kepada Islam. Nabi Muhammad ni sebelum dia besar, semua orang sayang kat dia. Waktu dia dewasa pun semua orang sayang kepada dia. Selama belum turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang sayang kepada Nabi Muhammad. Tapi bila turun Quran, mula orang benci kepada Nabi. Ni. Sebab tu kalau kita guna Quran, betul-betul berpandu kepada Quran, orang akan benci, tuan-tuan. Orang akan benci. Pasal sunnatullah. Waktu Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal, ingat tak? Waktu mula-mula turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi balik terketar-ketar. Kemudian Khadijah selimutkan dia. Lepas daripada tu Khadijah bawa pergi jumpa dengan sepupu dia ataupun pak saudara dia, Waraqah bin Naufal. Waraqah tu adalah penulis Injil. Dia baca kitab Injil. Dia kata tu Jibril, tu Namus nama dia, yang telah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah aku panjang umur hidup di saat kaum kamu akan halau kamu daripada Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apa aku akan dihalau daripada Mekah ni? Mereka akan halau aku daripada ni. Kata Waraqah, tidak ada yang bawa seperti mana yang kamu bawa, melainkan dia akan diperangi. Sampai akhirat pun lagu itulah, tuan-tuan. Sebab tu ulama dicemburui, ulama kadang-kadang sampai dimusuhi. Sebab apa? Sebab bila berpandu kepada Quran. Belum kita kata orang tu tak betul, ini tak betul, kita tengok dulu hak orang kata tak betul tu sebab apa. Kalau dia bawa Quran, yakinlah bahawa dia dibenci kerana kebenaran. Tapi kalau orang tu kata orang ni tak betul, orang benci, sebab apa? Sebab dia bawa hadis palsu, dia dibenci kerana kebatilan. Akhirat nanti orang yang benci kepada Nabi ni, dia kata apa? Ni ya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, gigit jari. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku dulu ikut jalan Rasul. Rasul lah tunjuk jalan kita nak pergi ke syurga. Tapi berapa ramai orang hari ni tak nak ikut jalan Rasul. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Jalan Rasul lah yang betul. Allah turunkan kepada Nabi wahyu, Jibril datang sebagai perantara, Nabi ajar kepada umat, sahabat-sahabat ikut Nabi. Mari zaman kita, tak apalah kita tak ikut Nabi pun. La ilaha illallah. Hak tak ikut Nabi, tidak beriman tu satu hal. Hak satu hal lagi, orang yang beriman kepada Nabi tapi bila buat amal dalam Islam tak nak ikut cara Nabi. Apa? Cara Nabi tak baik, cara Nabi tak betul, cara Nabi tak sempurna, cara Nabi ni tak istimewa, Allah tak suka sehingga kita pergi cari jalan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari akhirat orang menyesal kalau tak ikut Nabi.
Orang akan kata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Itu penyesalan ke nombor berapa? Nombor 4. Nombor 5. Ada 7 nak ayat ni. Tak tahulah tuan-tuan boleh izin ke tak saya ambil sedikit waktu. Penyesalan yang kelima. Tak jauh ayat ni. Ayat ni ayat setelah daripada ayat yang sama. 27 tadi kan? Ayat 28 ada sekali lagi ya laitani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani, wahai celakanya aku. Ni dahsyat lagi tuan-tuan. 2 kali, satu sumpah diri sendiri. Ya wailata, wail. Wail ni celaka. Wail kan? Wailun. Wailun ni celaka. Ayat ni berat lagi. Pertama, dia cela diri dia sendiri. Ya wailata, alangkah celakanya aku. Ya wailata laitani, alangkah baiknya kalau aku. Kalau aku apa? Lam attakhidh fulanan khalila. Kalau dulu atas dunia aku tidak jadikan si fulan sebagai kawan karib aku. Si fulan ni siapa si fulan ni? Kenapa sampai dia cakap celakanya aku? Alangkah baiknya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan karib. Sebab banyak orang tidak ikut Rasul kerana pengaruh rakan sebaya, pengaruh kawan karib. Abu Talib, pak saudara Nabi, kenal Nabi, sayang Nabi, jaga Nabi sampai Nabi dewasa. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul, dia support Nabi, dia lindung Nabi, dia pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat dia nak masuk Islam, di saat dia nak mati, Nabi pergi, wahai pak cik, masuklah Islam, aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu di hari akhirat. Katalah la ilaha illallah. Mari Abu Jahal. Abu Jahal ni kawan dia. Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Abu Jahal ni siapa? Orang daripada kabilah lain, tapi dia bersaing dengan kabilah Bani Hashim. Abu Jahal ni daripada kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Hashim salah satu daripada Quraisy. Quraisy ni kaum besar. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum. Bani Hashim dengan Bani Makhzum ni saling bersaing. Jadi dia tak mengaku kalah dengan Bani Hashim. Apa saja Bani Hashim buat, Bani Makhzum akan challenge. Tiba-tiba Nabi Muhammad diutuskan dan dia adalah Bani Hashim. Abu Jahal kata, kalau aku ikut Nabi Muhammad, makna Bani Makhzum kalah dengan Bani Hashim. Dia tak ikut je Nabi. Dia tak ikut Nabi Muhammad. Kemudian waktu Abu Talib nak meninggal, dia kata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu nak tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Dia nak beriman, tapi rakan dia tak halang. Akhir sekali dia berkata, dia di atas agamanya Abdul Muttalib dan dia mati dalam kesyirikan. Tuan-tuan, watak ni senantiasa ada sampai akhir. Saat kita nak mari ngaji, kawan kita kata, tak payah lagi ngaji, mari kita pergi mancing. Tak payah lagi ngaji, marilah kita main golf. Tak payahlah ngaji, mari kita naik motor lah, pergi hari Sabtu, hari Ahad ni kita naik motor, pergi riding mana-mana. Contoh tu, orang sini tak ada baik belakang sini. Kawan kita, tak apa lagi, tiba-tiba ada kawan yang mengajak kepada kesyirikan. Mu sakit tau, mari kita pergi jumpa Tok Bomo. Kawan ni mula-mula tak percaya dah ke Tok Bomo, pergi ajak. Akhir sekali akhir dah kata, celaka aku kalau aku tak ikut dia dulu. Ada kawan-kawan kita ni, kita dah, ustaz ni betul, dia cakap ni Quran macam ni, dia cakap hadis hak sahih macam ni. Mu tak usah dengar lah ustaz ni, tak betul ustaz ni.
Dia kata gitu. Padahal hak ni bawa kebenaran. Kawan kita tak payah dengar. Mari pula hak ajar pula dia pula. Mari pula amalan-amalan pelik. Buat begini. Ajak pergi jumpa tok bamu lah. Kalau kita nak pagar rumah, dia buat mari pula ustaz dia lah pagar rumah. Macam-macam amalan hak dia ajar. Kita kata celakanya aku. Akhirat besok dihukum disebabkan kesyirikan yang sebenarnya kita pun tak tahu pun benda tu. Tapi yang memperkenalkan kita kepada jalan kebatilan tu kawan ni. Kawan inilah yang menyesatkan kita daripada jalan Rasul. Sebab tu ayat ni duduk sekali. Tak ikut Rasul sebab ikut kawan. Tak ikut Rasul sebab ikut tok guru. Tak ikut Rasul sebab tok syekh. Tak ikut Rasul sebab kumpulan. Tak ikut Rasul sebab ketaksuban. Tak ikut Rasul sebab macam-macam. Tapi kita akan cela orang yang mengalihkan kita daripada jalan Rasul. Ya wailata, celakanya aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalaulah aku tak ikut dia atas dunia dulu. Allahu Akbar. Jadi jangan menyesal akhirat. Lah ni kita ikut siapa yang mengajak kita kepada jalan Rasul, ikut dia. Siapa yang mengajak kita meninggalkan jalan Rasul, jangan ikut dia. Tu yang mudah. Sebab ayat ni tepek dia, Jack. Orang panggil tepek, tahu tepek mana? Ayat ni datang sekali. Ayat 27, ayat 28. Maknanya kalau fulan yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah fulan yang memesongkan kita daripada jalan Rasul. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sebab apa? Fulan ni lah yang menyebabkan dia menyeleweng daripada jalan Rasul. Jadi kalau nak berkawan dengan orang yang mengajak kita kepada jalan Rasul. Jangan berkawan dengan orang yang memalingkan kita daripada jalan Rasul. Baik. Satu ayat pun kalau syarah pada dah tuan-tuan, tapi oleh kerana tema kita hari ni nak kena berhabis. Ayat yang penyesalan yang ke-6. Surah An-Nisa ayat 73. Surah An-Nisa ayat 73. Surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 73. Muka surat 89. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 73 ni, ayat 73. Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani ni keyword kita asalnya. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Maksud dia, dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia dari Allah, kamu dapat limpah kurnia dari Allah. Ayat ni cerita asal tentang ghanimah perang. Bila perang Islam menang, dapat harta, dapat ghanimah. Tentu ia, yakni orang-orang munafik yang tak ikut dulu, orang munafik dulu. Kalau orang munafik waktu perang dia tak nak ikut, macam-macam alasan dia pergi. Dia mengaku beriman tapi dia tak nak pergi. Dia macam-macam lah. Bila balik dengan kemenangan, dia akan berkata, dia tentu menyatakan dengan sesal seolah-olah tidak ada kasih mesra di antara kamu dengannya.
Apa kata dia? Ya laitani kuntu ma'ahum, kalaulah aku bersama dengan kamu. Kalau aku bersama dengan kamu. Fa'afuza fawzan 'azima, nescaya aku beroleh kemenangan yang besar sama seperti kamu menang. Ni ayat ni mereka sebut atas dunia. Tapi hari akhirat nanti mereka akan menyesal juga. Sebab Allah Ta'ala akan bongkarkan kemunafikan mereka. Lalu dia kata, kalaulah betul aku bersama dengan Nabi Muhammad dulu, nescaya aku akan beroleh kemenangan yang besar. Tapi hari akhirat tak boleh kata apa dah tuan-tuan. Siapa yang tak bersama dengan Nabi di dunia, dia tidak akan bersama dengan Nabi di akhirat. Tu confirm. Cita-cita mustahil. Dan akhir sekali, cita-cita yang terakhir dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Surah Al-Ahzab ayat 66. Surah Al-Ahzab ni duduk dalam juzuk yang ke-21. Ayat 66. Muka surat kejap. Apa? 427. Okey. Ayat 66. Muka surat 427. Last tadi, ayat last. Kita nak berhenti dah ni. Tapi sebab lah ni subuh start lewat 427. 427. Ini cita-cita yang ketujuh, yang terakhir kita nak ambil pagi-pagi ni. 427 surah Al-Ahzab ayat 66. Ayat 66. Okey. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaqulu ya laitana. Oh, tadi laitani, ni laitana. Laitana kenapa ada beza dengan laitani? Ni tu seorang, na ni ramai. Maknanya yang ni cita-cita ramai-ramai bersama-sama. Semua orang bercita-cita macam ni. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Pada hari di mana muka mereka dibalik-balikkan dalam api neraka. Menyesal ni sampai dalam neraka pun sebut lagi ayat ni. Hak tadi padang mahsyar, bangkit daripada kubur menyesal dah. Padang mahsyar menyesal dah. Jumpa kawan di padang mahsyar menyesal lagi. Celakalah aku kalau aku tak kawan dengan dia. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun, kata Allah. Sahabat baik hari akhirat ni jadi musuh, melainkan sahabat baik yang bertakwa. Jumpa mana? Jumpa atas surga. Oh, kita jumpa atas surga dulu muncul. Sahabat ada satu cerita tuan-tuan, cerita real story. Waktu saya pergi ziarah kawan saya mangsa banjir di Shah Alam, hari kejadian 18 Disember kau banjir tu. Hari kejadian tu dia tinggal rumah dia di Shah Alam, dia pergi kursus di Bentong. Dia kena banjir di Bentong, rumah dia Shah Alam pun kena banjir. Kereta dia pun kena air habis, rumah dia pun habis. Kita pergi ziarah dia. Masa tu rumah dah cuci bagai alhamdulillah. Tanya khabar, cerita semua. Dia bagi tahu waktu dia duduk di Bentong,
Ni cerita real. Waktu dia duduk bentung, masa tu maghrib. Air mula naik maghrib. Air mula naik maghrib, maka dia pun tengok kereta dia ni duduk tempat tinggi dah, dia nak alih ke tempat yang lebih tinggi. Dia turun daripada hotel dia tu, air sekat paha. Air tengah naik. Dia kata lajunya air ni naik. Dia turun naik, alih kereta dia ke bukit tinggi lagi. Hotel dia 4 tingkat. Dia naik. Waktu dia pergi parking kereta, ada orang lain pergi parking kereta tempat sama. Dan ada seorang tu Pak Cik bawa kereta Mercedes. Dia kata, Pak Cik tinggal kereta sini, mari ikut saya pergi ke hotel. Pak Cik kata tak apa. Pak Cik tunggu sini, ada air naik, kita naik sikit lagi. Tapi tak apa lagi lah. Pak Cik ni menolak pelawaan dia. Lepas tu ada seorang lagi mari bawa anak bawa dalam kereta ada 4 orang. Suami isteri, anak kecil 2. Dia macam, mari duduk di hotel saya. Hotel saya 4 tingkat tinggi. Suami tu kata tak apa, kita duduk dalam kereta. Kawan saya ni, dia tengok anak kecil tu, dia tak sanggup. Dia buka pintu kereta belah penumpang, dia tarik tangan anak kecil tu. Bila tarik tangan anak, mak pun keluar sekali. Lepas tu dia paksa keluar. Isteri ni kata ke abang, marilah ikut ustaz ni, mari ikut ustaz. Dia pun ikut. 4 beranak tu ikut. Waktu dia nak daripada parking pergi ke hotel, air dah naik sampai dada. Cepat air naik, laju. Dia naik ground floor masa tu, dia naik air, dia naik tingkat 1. Pukul 11 malam, air naik ke tingkat 1. Dia naik tingkat 2. Pukul 11 malam dia tengok melalui tingkap, Pak Cik hak dia ajak tadi duduk atas bumbung kereta. Kereta dia dah tenggelam, dia duduk diri atas bumbung kereta. Lepas tu dalam kegelapan malam tu, esok dia tengok dengan kereta-kereta dah tak ada. Pak Cik tu hilang. Tak tahulah cerita dia macam mana. Tapi hak suami dengan 4 beranak tadi, pagi tu jumpa menangis. Terima kasih ustaz sebab paksa saya semalam tinggalkan kereta saya masuk hotel ni. Kalau saya duduk dalam kereta ikut perasaan saya semalam, saya tak tahu apa jadi. Terima kasih. Dia peluk menangis. Terima kasih ustaz. Inilah kawan. Hak ni lagu ni. Hak kita akan ingat akhirat esok. Terima kasih sebab berkawan dengan aku. Sebab mula mari ajak aku mari masjid. Mula ajak mari aku surah. Mula ajak aku mengaji. Mula ajak kepada aku jalan yang benar. Terima kasih. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat baik akhirat esok jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Tapi orang tak bertakwa, lepas akhir semua sekali, orang tidak beriman masuk neraka. Dalam neraka diazab ramai, berkumpulan-kumpulan. Nisbah ahli neraka kita dah sebut dah sebelum ni berapa? Daripada 1000 manusia, 999 adalah ahli neraka. Hanya 1 daripada 1000 yang selamat masuk syurga. Allah Ta'ala sebut keadaan mereka dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Kejap duk sini, kejap duk kanan, kejap duk kiri, kejap seolah-olah dipanggang dalam neraka. Allah Ta'ala sebut tuqallab. Qallaba yuqallibu ni kalau kita ngaji bahasa Arab begini. Balik. Sebab apa dia kata? Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Sebab apa? Hati ni kejap okey, kejap tak okey. Qallaba yuqallibu bahasa Arab gini. Hari akhirat orang dalam neraka Allah Ta'ala kata yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Betul kena panggang. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari azab api neraka. Tapi di saat itu yaqulun, ahli neraka kata, ya laitana, alangkah baiknya kalau kami, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alangkah baiknya kalau kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
Habis tu apa mu tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul? Sebab kami taat kepada orang lain dulu. Bos suruh, majikan suruh, pemimpin suruh, apa lagi, ketua-ketua suruh. Kita taat orang lain lebih daripada taat Allah. Tuan-tuan baca ayat yang selepas ni, ayat surah yang sama selepas tu ya. Bila dia kata ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dia kata apa? Wahai Tuhan kami dulu tak taat kepadamu, tak taat kepada Rasul sebab kami taat kepada pemimpin kami. Boh kata, mu kerja, jangan pergi semaya. Kita pun tak pergi semaya sebab boh larang. Mu kalau kerja kena pakai skirt seksi. Kerana kerja sanggup buka aurat. Kerana kerja sanggup tinggalkan perintah Allah. Saya tak tahu, saya yang menurut perintah aja, bos suruh buat saya buat. Taatlah, taat. Baguslah, taat. Akhirat esok dia kata kepada Allah, laqad adallana 'an wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Kami buat dulu, kami taat sungguh kepada pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan orang-orang besar di kalangan kami. Dulu dia lah berpengaruh, kami buat ni sebab dia suruh. Fa'adalluna as-sabila, lalu mereka lah yang menyesatkan kami. Pakak kata lagu tu berlaku. Pengikut Fir'aun kata Tuhan sebab Fir'aun lah. Pengikut Namrud kata Tuhan sebab Namrud lah. Pengikut Abu Jahal kata Tuhan sebab Abu Jahal lah, dulu dia pembesar Mekah. Pengikut ni, hak ni kata Tuhan tu sebab dia, aku dulu ikut dia ya. Akhir sekali dia kata apa dalam ayat yang satu ayat selepasnya lagi, Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, nak marah kepada pemimpin-pemimpin dulu aku ikut dia lah, sebab dia lah aku masuk neraka ni. Ya Allah, builah kepada mereka 2 kali ganda azab kami. Masa tu baru nak benci, masa tu baru nak marah. Lah ni sami'na wa ata'na, gini nyembah. Taat kepada manusia setanding taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga ada manusia taat kepada manusia yang lain sanggup meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Hak Nabi kata tak nak ikut, hak nak Allah kata tak nak ikut. Ikut je hak manusia ni kata. Duk ikut je. Kalau atas nama tok guru, kau tok syekh, kau pemimpin, kau gapo, ketua-ketua, kau pangkat darjat, ikut je. Tak ikut Allah dan Rasul. Sedangkan ayat kita baca mula-mula dia kata ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alangkah baiknya kalau aku dulu taat Allah, taat Rasul. Tapi dulu tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul sebab apa? Sebab pemimpin, orang-orang besar, ketua, majikan. Habis semua sekali kita baca depan Allah. Lalu Allah kita, orang tu kata, tidak kita lah, orang tu kata, habis dia baca depan Allah. Ya Allah, aku dulu begini. Sebab apa? Ketua aku. Ya Allah, dia kata, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, bagi kepada mereka 2 kali ganda azab. Jadi baik balah atas dunia lah ni. Kalau lah nak kena balah, kita pun tak nak bergaduh ni. Kalau boleh kita minta. Kalau kita ada majikan tak bagi kita tutup aurat, kita kata boh ini agama saya sungguh. Dia tak bagi juga, tinggal kerja tu cari kerja lain. Berapa ramai orang sanggup jadi Santa Claus
pakai topi merah hari Christmas, bos suruh pakai. Pada hari itu perayaan orang Nasrani, yang mana mereka ni masa hari itu menyambut kelahiran anak Tuhan. Agama kita kata lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi oleh kerana kerja dia pakai pakaian dan dia bersama dengan orang kafir menyambut kelahiran anak Tuhan. Akhirat esok dia nak jawab apa depan Tuhan? Tahu saya kerja je bos. Saya kerja je Allah, bos saya suruh. Syirik. Sanggup gadai agama demi kerja, pangkat, darjat, kekuasaan, habis semua. Akhirat besok dia minta dengan Allah, ya Allah, beri dia 2 kali ganda. Allah Ta'ala ni dah kata lagu tu pun memang orang tu dapat 2 kali ganda dah. Tapi boleh tak dia selamat daripada api neraka dengan alasan tu? Tak boleh. Dia dengan bos dia, dengan tok guru dia, dengan ketua dia, dengan pemimpin dia, semua sekali berada dalam neraka. Alangkah baiknya kalau kita atas dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Quran dah kata benda ni pasti berlaku, cuma selama ni je kita tak tahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Minta maaf belakang hari ni terpanjang waktu sampai pukul 8, tak ada lagi kuliah sampai pukul 8. Ustaz ni seorang je, tak apalah tuan-tuan, lepas ni bola mari ya. Bola panggilnya puasa ustaz ni berat benar ni, kuliah subuh sampai pukul 8 apa. Tapi itulah dia kalam Allah ni. Kalau kita nak baca, saya pesan akhir sekali, bacalah Quran. Bacalah Quran. Janganlah ada sesuatu yang memalingkan kita dari Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.